Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Abang Ma'asli Abang Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 3 Disember. Penyandang bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semop, Datuk Abdullah Saidul, kekal mewakili kawasan itu pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12. Perkara tersebut dinyatakan sendiri oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping pada majlis pemimpin bersama masyarakat di Dewan Kampung Tekajong, Pulau Bruit, Daro. Itu saya rasa biarlah kita sama berkorban demi untuk negeri kita dan insyaAllah untuk semua saudara dola akan terus menjadi calon kita di kawasan ini bersama apa yang telah kita tetapkan. Pada majlis itu juga, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari berkata pembangunan di kawasan Pulau Beruit akan terus diperkasa dari semasa ke semasa. Terdahulu beliau diberi taklimat mengenai beberapa projek pembangunan di kawasan itu dari Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Tanah dan Survey serta Lembaga Air Sibu. Beberapa projek yang giat dilaksanakan antaranya Jambatan Batang Paloh, projek menurap jalan ladang dari simpang Sungai Niai Penuai sepanjang 10 km dan projek pembinaan missing link sepanjang 1 km di antara jalan ladang Jalan Tar Utama Pulau Beruit, Daro. Pada majlis tersebut, beliau turut menyempurnakan simbolik pelancaran penanaman tukun tiruan di perairan Pulau Beruit. Ketua Menteri turut menyampaikan penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra dan surat hak milik tanah di Pulau Beruit, menyampaikan dividen ladang sejahtera dan bantuan musim tengkujuh nelayan. Sementara itu, pada majlis berasingan di Sibu, Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping turut mengumumkan penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Nangka, Dr. Ana Ropai akan mempertahankan kerusi tersebut pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12. Itu saya confirm lah, Dr. Anwar akan jadi calon di kawasan Nangka. Dan kita akan berusaha nyapu lagi masih muda. Dalam kita memang ada lapisan pemimpin. Pemimpin pergi, pemimpin datang. Saya dapat umur juga. Satu ketika saya akan say goodbye. Beliau dalam pada itu berharap Dr. Anwar akan terus berkhidmat kepada masyarakat di Sibu selain gabungan Parti Sarawak akan mengekalkan tradisi untuk melatih pemimpin muda bagi memastikan kesinambungan pembangunan di Sarawak. Terdahulu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari merasmikan showcase usahawan Sibu di Dewan Kompleks Islam Sibu. Pada PRU Dun ke-11 yang lalu, Dr. Anwar memenangi kerusi Dun Nangka dengan majoriti 7,617 undi, menewaskan calon dari Parti Keadilan Rakyat Rafidin Majidi yang mendapat 2,000 undi dan calon Star Tiong Ing Tung yang mendapat 773 undi. Isu Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR yang disukat secara perimeter dan seterusnya diwartakan di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN sebagai tanah rizab komunal yang didakwa menukar status tanah NCR kepada tanah kerajaan adalah tomahan semata-mata. Timbalan Pengarah Pengurusan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak Awang Zamhari Awang Mahmud memberitahu tanah yang diwartakan di bawah Seksyen 6 KTN disukat secara individu di peringkat pertama dan dikeluarkan dengan surat hak milik di bawah Seksyen 18 KTN pada peringkat kedua dan mengiktiraf tanah NCR tersebut adalah tulen. Jelasnya di kawasan Teluk Melano dan Teluk Surabang di Sematan misalnya telah memiliki surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN iaitu seksyen yang menentukan ketulenan tanah NCR dan bukanlah menukar status tanah NCR kepada tanah kerajaan negeri.
Beliau memberitahu demikian semasa temu bual dalam rancangan Sarawak di Hati, Sarawak FM di Konti Sarawak FM di RTM Kuching. Tegas beliau, sekiranya sesuatu kawasan terlibat dengan pembangunan kerajaan negeri yang melibatkan Seksyen 6 KTN, kerajaan akan membayar pampasan mengikut harga pasaran semasa dan mengikut prinsip Undang-Undang KTN. Tambahnya lagi, setakat ini 314 projek pembangunan kerajaan negeri melibatkan Seksyen 6 KTN telah dibayar pampasan sebanyak 70 juta ringgit sejak tahun 2010. Keluasan tanah hak adat Bumiputra NCR yang menjangkau lebih 1 juta hektar telah disukat secara perimeter di bawah program inisiatif baru Tanah NCR, menggambarkan pemilik tanah di negeri ini sedar akan manfaat daripada usaha yang dilaksana kerajaan negeri. Di kawasan Seribas, 9 kawasan dengan keluasan kira-kira 5,000 hektar telah disukat dan diwartakan di bawah Rizab Komunal Bumiputra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN. Dokumen warta tersebut telah disampaikan kepada 4 kampung yang terlibat oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Debak. Rasa bergembira kerana Kerajaan Negeri Sarawak sangat prihatin menyukat tanah secara perimeter bagi hak adat Bumiputra kawasan kampung kami. Nak suka dia Seribas disukat. Nak bukan sebab dia tanah dia tahu sebab satu-satulah. Nak suka. Jadi masa depan nak cucu saya dah bercaru lagi lah. Dato' Amar Awang Tengah dalam ucapannya memberitahu program inisiatif baharu Tanah NCR yang dibawa oleh kerajaan negeri tidak ada niat tersembunyi melainkan ingin memberi jaminan terhadap pemilikan tanah kepada penduduk negeri ini. Ia turut didorong pembangunan yang cepat berlaku di kawasan luar bandar menyebabkan perlunya tanah NCR disukat bagi memberi nilai tanah selain mengelak berlakunya pencerobohan daripada pihak tertentu dan pergaduhan dalam kalangan pemilik tanah itu sendiri. Turut disampaikan pada majlis itu surat hak milik tanah Seksyen 18 bagi program inisiatif baharu Tanah NCR dan program pengukuran kampung tradisional kepada 427 individu. Seramai 39 penerima dari skim pembesaran kampung Sebemban Sepauh turut menerima lesen pendudukan sementara TOL. Pada majlis serupa di Seri Aman, dokumen warta Rizab Komunal Bumiputra telah disampaikan kepada penduduk bagi kawasan Stugok, Lingga dengan keluasan yang telah disukat secara perimeter 21.7 hektar. Penyerahan dokumen tersebut disampaikan oleh Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana, Datuk Narudin Majais. Turut disampaikan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri kepada 156 individu dari kawasan Pangkat Stumbin dan kawasan Sungai Seduku, Lingga. 83 individu dari 4 skim pembesaran kampung di kawasan Lingga juga menerima lesen pendudukan sementara TOL. Penguasa Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Seri Aman, Doris Sinia Anthony, dalam ucapannya memberitahu seluas 56,865 hektar tanah NCR di bahagian Seri Aman telah selesai menjalani proses pengukuran perimeter bermula tahun 2010 hingga 31 Oktober lepas. Dari keluasan itu, 51,937 hektar telah diwartakan sebagai Rizab Komunal Bumiputra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Baki seluas 4,958 hektar lagi kini sedang dalam proses semakan sebelum ia diwartakan. Penubuhan Pusat Kanser di Sarawak antara permohonan yang akan disuarakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semasa lawatan beliau ke Sarawak hujung minggu ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan MLGH Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata sudah tiba masanya Sarawak mempunyai sebuah pusat kanser di negeri ini kerana kanser merupakan penyakit kedua tertinggi yang dikesan di Sarawak ketika ini selepas penyakit jantung. Justru Datuk Seri Dr. Sim menjelaskan dengan adanya penubuhan pusat sedemikian akan membolehkan pesakit kanser mendapat rawatan sewajarnya di dalam negeri sahaja tanpa perlu ke Institut Kanser Negara di Putrajaya.
Ini sekaligus mampu mengurangkan beban keuangan yang terpaksa ditanggung mereka, terutama golongan yang kurang berkemampuan. Datuk Seri Dr. Sim menambah, oleh kerana aspek kesihatan terletak di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak bersedia untuk membiayai dahulu kos penubuhan pusat tersebut bagi memastikan impian itu dapat direalisasikan dan Kerajaan Persekutuan boleh membuat pembayaran balik kemudian. Katanya bagi tujuan memenuhi keperluan tenaga pakar untuk berkhidmat di pusat tersebut kelak yang terdiri daripada anak tempatan, Kerajaan Sarawak telah menghantar pakar perunding Jabatan Radioterapi, Onkologi dan Penjagaan Paliatif dari Hospital Umum Sarawak diketuai oleh Dr. Woon Pei untuk menimba pengalaman di Singapura dan Amerika Syarikat. Datuk Seri Dr. Sim berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang MLGH di Kuching. Seramai 171 pegawai dan kaki tangan di bawah MLGH menerima anugerah berkenaan pada majlis tersebut. Sebanyak 620 kotak yang mengandungi 26 jenis bercun dan bunga api bernilai RM450,000 berjaya dirampas oleh Unit Risikan Polis Marin dan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu pada Rabu lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintenden Zulkifli Suhaili, seorang lelaki tempatan berumur 35 tahun turut ditahan dalam satu pemeriksaan ke atas kediamannya di Jalan Sibiu. Menahan satu lelaki tersebut berumur lingkungan 35 tahun dan kita telah meminta dokumen berkenaan pemilikan mercun tersebut dan beliau gagal menunjukkan apa sebarang lesen untuk pemilikan mercun lah. Jadi kita telah membuat rampasan ke semua barang tersebut sebanyak 620 kotak memiliki 26 jenis mercun. Beliau menyatakan demikian pada sidang media di Bintulu. Superintenden Zulkifli percaya rampasan tersebut yang terbesar di Bintulu dan ia dibekalkan pada musim perayaan dan pasaran tempatan. Suspek katanya ditahan reman bermula semalam sehingga Ahad ini bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Sekian berita Pagi Sarawak edisi 3 Disember. Terus amal kawalan kendiri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Saya Abang Muaz, Abang Abdul Samad. Salam hormat. Assalamualaikum.